Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 8, garis dan sudut. Melibatkan subtopik 8.1, garis dan sudut, serta satu standard pembelajaran, iaitu menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut, serta menerangkan cara anggaran diperoleh. Bagaimana kita ingin menganggar saiz bagi tembereng garis? Okey, saiz tembereng garis boleh dianggar dengan membandingkan saiznya dengan objek lain yang diketahui saiznya. Contohnya, jika diketahui panjang sebiji getah pemadam ialah 4 cm, maka saiz anggaran garis AB di bawah ialah kira-kira 14 cm. Okey, katakan kita ada satu getah pemadam dan kita tahu ukuran sebenar bagi getah itu ialah 4 cm. Jadi kita boleh gunakan pemadam ini untuk menganggar garis tersebut. Okey, sebagai contoh di sini, kamu lihat kita akan mulakan daripada hujung tembereng garis. Okey, ada satu pemadam, dua pemadam, tiga pemadam dan yang terakhir ni separuh. Jadi, yang separuh ni kita anggarkan bahawa 2 cm. Okey, jika pemadam tu 4 cm, kalau separuh 2 lah. Jadi jumlah anggaran tu kita perlu tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Jadi dapatlah 14 cm. Okey, 14 cm ni ialah anggaran bagi tembereng garis ini. Okey, bukan nilai sebenar tetapi nilai anggaran. Okey, saiz anggaran. Okey, seterusnya kita lihat contoh bagaimana kita nak menganggarkan saiz bagi tembereng garis yang berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran itu. Okey, yang pertama kita ada paku. Katakan ini ialah paku yang cikgu gunakan untuk menganggar garis ini. Okey, dan paku ni cikgu dah tahu ukurannya ialah 3 cm. Okey, kamu perlu pilih objek yang kamu tahu berapa ukuran sebenar. Jadi kita akan menggunakan paku ini. Okey, kita akan gunakan paku ni. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa kalau di sini ni kamu lihat ni satu paku. Okey, ni satu paku bermaksud di sini 3 cm. Okey, yang ni anggaran dia separuh sahaja dari paku, maka 3/2 ialah 1.5 cm. Jadi untuk saiz yang pertama, saiz tembereng yang pertama, kita tambah 3 tambah 1.5 cm. Jadi anggaran untuk saiz tembereng garis ini ialah 4.5 cm. Okey, seterusnya kita lihat pula yang kedua. Okey, B. Masih lagi menggunakan paku ini untuk menganggar. Okey, jadi kita akan letakkan daripada hujung ke hujung. Okey. Saya harap boleh faham ya. Jadi yang pertama ni satu paku 3 cm. Okey, yang kedua juga 3 cm dan yang terakhir ni separuh daripada 3 cm. Jadi anggaran untuk saiz tembereng garis yang kedua ialah 3 tambah 3 tambah 1.5. Okey, jadi kita akan dapat 7.5 cm untuk saiz anggaran bagi tembereng garis ini. Okey, boleh faham ya? Pastikan kamu pilih objek yang diketahui nilainya untuk menganggar. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita lihat soalan yang berikutnya. Okey, bagaimana kita nak mengukur saiz tembereng garis? Okey, tadi kita menganggar, yang ni kita mengukur. Okey, saiz tembereng garis boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan sebatang pembaris. Okey, contohnya cikgu ada garis ni. Okey, jadi kita akan menggunakan pembaris, okey, untuk mengukur.
Dan pastikan kamu letak kosong pada pembaris tu betul-betul di hujung garis dan kita akan ukur. Okey. Jadi di sini kita akan nampak bahawa untuk garis tembereng garis ini panjangnya ialah panjangnya ialah 13.5. Okey. Cikgu harap kamu boleh nampak. Jadi di sini ukuran sebenarnya ialah 13.5 cm. Okey. Nak ukur mesti guna pembaris. Okey, kalau nak menganggar kita boleh guna apa-apa sahaja alat yang kita tahu. Okey, seterusnya kita akan lihat soalan. Okey, soalan untuk kita mengukur saiz tembereng garis yang diberi. Okey, contoh pertama. Okey, soalan pertama ni ialah tembereng garis yang pertama. Jadi kita akan letakkan kita punya pembaris di atas garis. Pastikan betul-betul kena hujung dia. Okey, dan kita akan baca bacaannya. Okey, untuk bacaan ini kita dapat 19.5. Okey, 19.5. Okey, 19.5 cm. Okey, boleh mudah saja yang ni. Okey, seterusnya kita lihat tembereng garis yang kedua. Okey, kita ukur lagi. Okey, yang ni kita lihat, kita letak betul-betul pada atas garisnya. Jadi yang ni kita dapat 25.6. Okey, 25.6 cm. Okey. Okey, boleh Okey, seterusnya kita lihat pula soalan yang berikutnya. Bagaimana kita nak menganggar saiz bagi sudut? Okey, sekarang kita nak menganggar saiz bagi sudut. Saiz sudut boleh dianggar dengan mempertimbangkan sudut tegak dahulu. Okey. Saiz sudut yang kelihatan lebih daripada sudut tegak ialah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Saiz sudut yang kelihatan kurang daripada sudut tegak ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, misalnya kita lihat. Okey, ni adalah asasnya. Kita bandingkan dengan sudut tegak. Jadi sudut yang kedua ni, kita lihat dia kurang daripada 90 darjah. Jadi sudut ini kurang daripada 90 darjah. Dan yang ketiga pula, kita dapati bahawa garis hijau ini melebihi 90 darjah. Jadi kita boleh anggarkan bahawa sudut ini lebih daripada 90 darjah. Okey Okey, kita lihat contoh. Anggarkan saiz setiap sudut yang berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran itu. Okey, katakan yang ni kita lihat sudut tegaknya akan berada di tengah ni. Okey, katakan kita ada sudut tegaknya. Sepatutnya sudut tegaknya akan berada di tengah ya. Di tengah. Okey. Okey. Kalau sudut tegaknya dia akan berada di sini. Okey. Jadi kalau lebih daripada sudut tegak itu, maka kita boleh katakan bahawa sudut lebih daripada 90 darjah. Manakala sudut B pula, sudut ini adalah kurang daripada 90 darjah. Di mana kalau kita buat garis lurus, garis untuk sudut tegak, ia adalah berada di sebelah kanan. Maka sudut ini adalah kurang daripada 90 darjah. Okey. Seterusnya, kita lihat pula untuk mengukur saiz sudut. Okey. Seperti yang telah kita pelajari, saiz sudut boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan protektor. Okey, protektor. Okey, katakan kita ada satu sudut PQR dan kita nak menggunakan protektor untuk mengukur sudut. Okey, jadi bagaimana kita nak ukur sudut menggunakan protektor? Yang pertama sekali, kamu perlu letakkan, okey, pusat protektor ni, kamu perlu letakkan betul-betul pada bucu Q. Okey, lihat cikgu tindih betul-betul pada bucu Q di sini. Okey, letak betul-betul pada bucu Q.
Dan pastikan garis asas ni, garis pada protektor ni berada betul-betul pada garis QR. Okay. Selari dengan bukan selari, dia berada betul-betul di atas garis QR. Mesti bertindih. Okay, mesti bertindih dengan garis QR dan kita akan gerakkan, okay, ataupun kita akan baca. Okay, kita akan baca berdasarkan bacaan pada protektor. Jadi kalau kamu lihat, kita bermula di sini. Jadi kita bermula dengan kosong di sini, okey, sifar. Jadi kita akan ambil bacaan yang dalam. Okey, kita akan ambil bacaan yang dalam, maka kita akan dapat 130 darjah untuk sudut ini. Jadi sudut PQR sama dengan 130 darjah. Okey, boleh ya? Cikgu ulang balik, protektor ni bucu dia, okey, bucu Q ni kita mesti letak betul-betul pada pusat protektor. Okey, pusat protektor tu, okey, pusat protektor berada di tengah-tengah. Okey, jadi kita mesti tindih atas garis, okey, garis yang kita nak ukur tu, garis QR, dan kita akan lihat sama ada kita perlu ambil bacaan dalam atau bacaan luar. Di mana kita bermula? Okey, garis tu bermula di sini, maksudnya kita mula dengan sifar. Jadi kita dapat 130 darjah. Okey, boleh faham Okey, seterusnya kita lihat latihan dengan menggunakan protektor, ukur dengan tepat setiap sudut berikut. Okey, sudut yang pertama. Okey, sudut yang pertama. Okey, kita ulang langkah bacaan tadi. Letakkan pusat protektor betul-betul pada bucu, okay, pada bucu sudut tersebut, dan pastikan garis ni bertindih dengan garis yang di bawahnya. Okay. Dan kita mulakan sifar daripada sini, maka kita akan ambil bacaan di bahagian dalam. Okay, kita akan ambil bacaan di bahagian dalam. Okay, daripada kosong di sini, kita akan baca sehingga kita dapat 158 darjah. Okey. Boleh Okey, seterusnya kita ukur untuk soalan B. Okey, untuk soalan B, kalau kita lihat garisnya berada di sebelah kiri, maka kita akan letakkan pusat protektor ke atas bucu ini. Okey, pastikan garisan protektor bertindih dengan garisan yang di bawah, dan kita akan gerakkan ataupun kita akan baca, okay, kita akan baca mengikut skala yang berada di bahagian luar. Tadi kita baca skala berada di bahagian dalam. Yang ni oleh kerana garis berada di sebelah kiri, maka kita akan bermula dengan sifar di sini. Jadi kita baca skala yang bahagian luar. Jadi kita dapat 50 darjah. Okay. Jadi cikgu harap kamu boleh ingat semula cara menggunakan protektor untuk mengukur sudut. Okay, seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.